Selamat sejahtera. Hari ini cikgu akan mengajar anda peristiwa bersanda dan peristiwa tak bersanda. Jadi, apa itu peristiwa bersanda dan peristiwa tak bersanda? Dua peristiwa A dan B ialah peristiwa tak bersanda jika peristiwa A tidak mempengaruhi kejadian peristiwa B dan sebaliknya. Peristiwa A dan B ialah peristiwa bersandar sekiranya peristiwa A mempengaruhi peristiwa B. Jadi, kita tengok contoh 2 dalam buku teks muka surat 247. Kena pasti sama ada peristiwa bergabung di bawah ialah peristiwa bersandar atau peristiwa tak bersandar dan berikan justifikasi anda. A. Mendapat angka sebanyak 2 kali apabila sekeping shilling ada di lambung 2 kali. Jadi, yang ini ialah peristiwa bersandar atau tak bersandar. Sekiranya saya ada shilling dan saya lambungkan. Kalau kali pertama saya dapat angka. Kali kedua, kalau saya lambung lagi shilling, adakah disebabkan oleh kali pertama saya dapat angka, kali kedua saya akan dapat kepala atau dapat angka? Tak semestinya, betul? Jadi, yang peristiwa A ini tidak dipengaruhi oleh peristiwa B. Jadi, ini merupakan peristiwa tak bersandar. Jadi, peristiwa tak bersandar kerana kebarangkalian mendapat angka dalam lambungan shilling pertama tidak mempengaruhi kebarangkalian mendapat angka dalam lambungan shilling kedua. Kita tengok contoh seterusnya. Mendapat 2 batang pen yang berwarna sama apabila 2 batang pen dikeluarkan satu demi satu dari bekas yang mengandungi 3 batang pen merah dan 2 batang pen biru tanpa pemulangan. Jadi sekarang, kalau saya dapat 1 batang pen merah dari bekas, jadi berapa batang pen merah akan tinggal di dalam bekas itu? Masih lagi 3 batang pen merah ke? Sudah tentu tidak. Jadi hanya 2 batang pen merah tinggal di dalam bekas tersebut. Jadi maksudnya peristiwa yang awalnya peristiwa A itu mempengaruhi peristiwa yang seterusnya B. Jadi ini merupakan peristiwa bersandar kerana kebarangkalian mendapat pen merah yang pertama akan mempengaruhi kebarangkalian mendapat pen merah yang kedua. Sekarang kita tengok soalan peristiwa tak bersandar. Raja 1 menunjukkan 3 keping kad abjad di dalam kotak 1 dan 2 keping kad nombor di dalam kotak 2. Jadi kotak 1 ada huruf K, O dan N. Kotak 2 ada angka 4 dan 5. Senaraikan ruang sampel untuk memilih sekeping kad secara rawat daripada setiap kotak. Jadi untuk menyenaraikan ruang sampel untuk perkara gabungan ini, jadi kita biasanya akan lukis satu jadual yang ringkas sebegini. Okey. Jadi untuk yang menekan ini saya letak kotak 1. Kita ada K, O dan N. Untuk yang ruangan yang mentata ini saya letak kotak 2. Ada angka 4 dan 5. Kamu boleh lukis sebaliknya kalau nak letak kotak di sini menekat dan kotak 1 di sini melintang macam ni. Boleh juga. Jadi asalkan label kamu betul.
Sekarang kita senaraikan semua kemungkinan. Jadi, mungkin dalam kotak 1, cikgu dapat huruf K. Dan dalam kotak 2, dapat angka 4. Dan berkemungkinan juga dalam kotak 1, saya dapat huruf K. Dalam kotak 2, saya dapat angka 5. Mungkin juga saya dapat huruf O dan angka 4. Huruf O, angka 5. Huruf N dan nombor 4. Huruf N dan nombor 5. Jadi semua ini adalah kesudahan yang mungkin saya akan dapat. Jadi kita panggil dia sebagai ruang sampel. Jadi macam mana senaraikan ruang sampel? Kita boleh tulis macam ni. Ruang sampel S sama dengan, ini set notation, K4, K5, O4, O5, N4, N5. Okey, jadi sekarang kita tengok B. Dengan menyenaraikan semua kesudahan peristiwa, cari kebarangkalian bahawa satu huruf konsonan dan satu nombor genap dipilih. Jadi sekarang keyword dia adalah dan. Kalau keyword dia adalah dan, maksudnya kita kena mencari jawapan yang ada huruf konsonan dan juga nombor genap. Tak boleh salah satu. Jadi berdasarkan ruang sampel tadi atau jadual tadi, kita dapati ini K dengan 4. Ini K ialah huruf konsonan. Huruf konsonan adalah huruf yang selain daripada A, E, I, O, U. Jadi K adalah huruf konsonan dan 4 adalah nombor genap yang boleh dibahagi dengan 2. Selain K4 ada lagi huruf konsonan N dan 4. Okey, jadi kita oleh kerana soalan minta kita menyenaraikan semua kesudahan peristiwa. Jadi kita kena senaraikan sebelum kita tulis kebarangkalian. Jadi sekarang saya anggapkan peristiwa A adalah peristiwa untuk mendapatkan huruf konsonan dan satu nombor genap. Jadi A sama dengan set notation K4 dan N4. Jadi kebarangkalian untuk peristiwa A adalah sama dengan 2/6. Sebab di sini kita ada 1 dan 2. Jumlah kesudahan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita dapat 2/6. Kalau kita ringkaskan, kita dapat 1/3. Seterusnya kita tengok B2. Cari kebarangkalian bahawa satu huruf vokal dan satu nombor perdana dipilih. Jadi sekarang keyword ialah atau. Okey, kalau atau, dia tak semestinya kedua-dua mesti ada. Dia hanya salah satu. Asalkan ada huruf vokal, kita boleh ambil. Atau ada nombor perdana, kita boleh ambil. Jadi saya tengok dulu huruf vokal. Huruf vokal maksudnya ialah A, E, I, O, U. Jadi asalkan ada huruf vokal, saya ambil. Seterusnya saya akan tengok, okey, ada nombor perdana lagi tak? Okey, yang tak ada huruf vokal tetapi ada nombor perdana. Kamu kena tahu nombor perdana ialah nombor yang hanya boleh dibahagi satu atau diri sendiri. Jadi nombor perdana sini ada nombor 5. Jadi K5 nombor perdana dan jadi K5 dipilih
dan N5 dipilih. Jadi nampak tak perbezaan tan dan atau. Kalau atau salah satu atau kedua-dua pun boleh terima. Jadi kalau kedua-dua kita ada huruf vokal O dan nombor pertanda 5. Kalau hanya salah satu kita ada yang ini salah satu O sahaja atau salah satu nombor pertanda saja iaitu 5. Okey. Jadi kita senaraikan kesudahan. B sama dengan set notation O4, K5, O5 dan N5. Jadi di sini ada 4 kesudahan. Jadi kebarangkalian bagi B iaitu kebarangkalian satu huruf vokal atau satu nombor pertanda dipilih adalah 4/6. Ini ialah B, tolong buat pembetulan. Jadi kita dapat 2/3. Sekarang kita tengok peristiwa bersandar. Jadi, Raja 2 menunjukkan 3 keping kad abjad di dalam sebuah kotak. Jadi kotak ada huruf Y, E dan S. Senaraikan ruang sampel untuk memilih sekeping kad secara rawat 2 kali dari kotak tanpa pengembalian. Okey, jadi sekarang keyword ialah tanpa pengembalian, without replacement. Kalau sudah keluarkan satu kad, kamu tak boleh masuk semula kad itu. Jadi, macam mana kita senaraikan ruang sampel? Kalau saya guna cara jadual, saya akan tulis macam ini. Okey, kad pertama ada Y, E, S. Kad kedua, saya senaraikan Y, E, S juga. Sebab saya tak tahu kad pertama yang dikeluar mana satu huruf. Jadi, ketiga-tiga huruf kena senaraikan. Dan sudah tentu, kalau saya kad yang pertama yang dikeluarkan dari kotak ialah Y, saya tak mungkin ada huruf Y di dalam kotak lagi. Jadi, tak mungkin kita akan dapat jawapan YY. Jadi, saya letak dash. Okey. Dan kita juga tak mungkin mendapat huruf yang sama EE dan SS. Sebab ini ialah soalan peristiwa bersandar. Jadi peristiwa yang sebelum akan mempengaruhi peristiwa yang seterusnya. Okey. Jadi sekarang kita akan senaraikan semua kemungkinan. Jadi mungkin kad pertama saya dapat Y dan kad kedua saya ambil lagi saya dapat E. Mungkin juga kad pertama saya dapat Y dan kad kedua saya dapat S. Dan mungkin juga kad pertama yang saya keluarkan ialah E dan kad kedua saya keluarkan ialah Y. Mungkin E dengan S, mungkin juga S dengan Y, S dengan E. Jadi ini semua adalah kemungkinan yang kita dapat. Jadi sekarang saya nak senaraikan ruang sampel. Saya hanya tulis macam ni saja, sama dengan set notation YE, YS, EY, ES, SY dan SE. B. Dengan menyenaraikan semua kesudahan peristiwa, cari kebarangkalian bahawa satu konsonan dan satu vokal dipilih. Jadi, keyword dia adalah dan. Dan maksudnya kena kedua-dua memenuhi syarat. Kita mesti ada konsonan dan juga huruf vokal. Asalkan ruang sampel atau jadual, kita boleh dapat kesudahan yang mungkin. Jadi mungkin YE, mungkin EY. Dia tak semesti susunan tak penting sebab
Dia hanya asalkan ada satu huruf konsonan, satu ialah huruf vokal. Dia tak nyatakan huruf pertama mesti konsonan dan satu lagi huruf kedua ialah huruf vokal. Jadi susunan tak diambil kira untuk soalan ini. Jadi ada lagi tak ada ES dan SE. Jadi jumlah dia adalah 4. So saya senaraikan dulu sebab soalan minta dengan menyenaraikan semua kesudahan peristiwa. Kalau soalan ada minta menyenaraikan semua kesudahan peristiwa, kamu kena senaraikan. So saya senaraikan kesudahan dia YE, EY, ES dan SE. Dan seterusnya jangan lupa cari ke barang kalian. Kadang-kadang belajar hanya senarai lupa cari ke barang kalian. Jadi ke barang kalian di sini macam mana dapat? Kita ada kesudahan dia 4. Jadi 4 per jumlah kesudahan kita ada 6. Jadi 4 per 6 ringkaskan dapat 2 per 3. Yang kedua, dengan menyenaraikan semua kesudahan peristiwa, cari ke barang kalian bahawa kedua-dua konsonan dipilih. Jadi sekarang kita nak cari kedua-dua konsonan. Kita ada YS, ada SY. Jadi senaraikan I sama dengan YS, SY. Dan ini huruf ini tak semestinya letak I. Kamu boleh letak sebarang huruf yang anda nak. Okey, contohnya saya letak huruf K. K sama dengan YS, SY. Boleh. Jangan lupa set notation ini, bracket dia. Okey, jadi ke barang kalian untuk peristiwa I, kalau kamu letak sini K, maksudnya ke barang kalian bagi peristiwa K. Boleh. Okey, sama dengan sini ada 2 kesudahan. Jadi 2 per jumlah kesudahan yang mungkin ialah 6, iaitu ruang sampel ialah 6. Jadi 2 ke barang kalian bagi peristiwa I adalah sama dengan 2 per 6. Sama dengan 1 per 3. Sekiranya anda rasa video ini membantu, sila tekan like dan subscribe channel Madam Won. Terima kasih.